bila kita alirkan arus ataupun electrical current flowing through the conductor, okay, I represent current. So dekat sekeliling ni akan menghasilkan magnetic flux ataupun magnetic field, medan magnet terhasil. Okay, flux magnet yang ni lah, flux ni urat daya dia lah. Okay, so dia akan bergerak mengikut arah lawan jam kalau dipandang daripada arah atas. Okay, so kalau mata manusia, okay, tengok daripada arah atas, okay, so kita tengok daripada arah atas, so dia akan nampak sebagai lawan jam. Okay, kita tengok sebagai lawan jam. Dan konsep dia paling simple, kita akan gunakan ibu jari, okay, sebagai petunjuk arah current, okay, and then kita punya jari, okay, jari yang ada menunjuk sebagai arah medan magnet. Okay, so ni kita panggil dia law of thumbs. Okay, law of thumbs. So yang ni merujuk kepada arah current mengalir ke atas bila melalui satu konduktor. Yang ni konduktor ni dia boleh jadi copper, dia boleh jadi aluminium ataupun apa saja bahan yang boleh mengalirkan elektrik. Okay, so magnetic flux and magnetic field akan ada beza, urat daya dan juga medan. Okay, so fields bermaksud medan magnet. Okay, next one, kita pergi kepada arah dua wayar. Ini satu wayar, satu konduktor, dia akan bersifat macam ni. Kalau ada dua wayar, okay, notation dia, okay, satu current, okay, bila satu current ke arah atas dan satu current mengalir di arah bawah, okay, current satu naik, satu turun, okay, mengalir, flowing upward and downwards. Kalau kita tengok daripada pandangan atas, okay, saya lukis pandangan atas kat sini, dia akan ada kesan bulatan kat sini. Okay, ini adalah notation dia ataupun dia punya simbol dia. Kalau current keluar daripada page, okay, contoh plane, okay, satah, okay, ni satah, maksudnya kat sini lah, ini pandangan daripada sisi, ini pandangan atas. Bila pandangan atas, current keluar out of page, maksudnya dia akan titik macam ni. Okay, ni adalah current keluar. Then kalau current masuk ke arah dalam kepada plane ataupun ke dalam satah, kita akan buat pangkah. Okay, so dot dengan cross ni, okay, merujuk kepada arah aliran current, sama ada masuk ataupun keluar. So kita boleh gunakan petua rules of thumbs ni, okay, rules of thumb ni kita apply ke sini. So kita akan dapat dia akan melawan jam counterclockwise. Okay, dia mengarah counterclockwise. Okay, electric flux akan counterclockwise. Dan sebelah sini kita gunakan petunjuk yang mana ibu jari arah ke bawah. Okay, so bila arah ke bawah, kita tahu dia punya gerakan dia akan bertindak ke arah sana ataupun ikut jam. Okay, bila ikut jam, dia akan bertemu kat sini lah. So dia akan bertemu kat sini. Okay, ni konsep yang paling simple lah. Okay, so kalau rule of thumb yang ni apply ke sini, dia akan dapat dia punya flux dia bergerak lawan jam, and then yang ni akan dapat ikut jam. Okay, so dia punya anak panah dia akan mengalir pada arah yang sama. Okay, so yang kedua berkaitan dengan coil. Okay, ataupun kita ada satu konduktor yang berbentuk coil, maksudnya berbentuk gegelung. Okay, bila berbentuk gegelung, okay, ataupun solenoid, okay, kita belajar salah satunya ni adalah bentuk solenoid. Okay, maksudnya kalau bentuk dia gegelung ataupun coil, dia akan juga menghasilkan gerakan. Okay, contoh kat sini, current masuk kat sini, and then current keluar dekat sini. Okay, kita andaikan kat sini, dan kita boleh putuskan dengan membuat satah kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sini pun sama. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Sebagai contoh,
satah dia 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So kita andaikan yang ni semua current dia adalah keluar, okey. Mengalir keluar sebelah atas dan yang bawah ni mengalir masuk. Okey. Mengalir masuk. Okey. Bila mengalir masuk, kita boleh buat kesan looping untuk flux magnet yang mana kalau keluar melawan jam dan masuk dia akan ikut jam. Okey, anak panah semua kat sini. So sama juga yang sebelah ni. Okey. So automatik dia akan arah ke sana, yang ni akan arah ke sana. So kita dapat hasilkan yang mana kawasan dalam ni electric flux dia, okey, magnetic flux dia, dia akan mengarah ke sana dan yang ni akan masuk ke arah sini. Okey. Automatically kita tahu yang mana bila dia mengarah ke arah masuk, yang ni kita panggil dia sebagai south pole, yang ni keluar, bila keluar kawasan ini kita panggil sebagai north pole. Okey. So satu ke sini keluar ke arah north. Okey. So kat sini kita boleh andaikan yang mana kawasan ni adalah north pole, yang ni adalah south pole. Okey, kita teruskan lagi. Dekat coil ataupun yang kita panggil biasa dengan nama solenoid, okey, dia punya konsep ataupun magnetic flux dia akan bergerak arah sini lah. Okey, dengan andaian bahawa current ini adalah out of phase dan ni merujuk kepada current yang keluar dan electric flux dia ataupun magnetic flux dia bergerak melawan jam dan current yang masuk dia merujuk kepada ikut jam ataupun clockwise, sebelah sini counter clockwise ikut sini, dan dia gunakan konsep rule of thumbs yang mana yang ni merujuk kepada arah current dan ibu jari menunjuk ke arah current dan jari ataupun finger ni merujuk kepada arah medan magnet ataupun urat daya dia lah. Okey, ataupun magnetic flux dia. Okey. So berikutnya kita pergi tengok pada formula. Okey. Magnetic field produced by current carrying conductor. So kita dah tahu arah gerakan dia dan arah direction dia ke mana. So kita tahu setiap medan magnet yang terhasil dia juga akan menghasilkan satu nilai. Okey. So nilaian untuk medan magnet ataupun magnetic field, okey. Magnetic field kita akan bagi yang pertama, okey. Kalau dia panggil sebagai magnetic flux, okey. Kalau magnetic flux, and then yang kedua adalah magnetic field density, okey. Ketumpatan berapa banyakkah, okey, dia punya urat daya kat sini, berapa banyak flux yang terhasil. Flux ni maksudnya dia jaluran magnet. Okey. So makin banyak jaluran dia, makin banyak flux magnet dia. Okey. So magnetic flux yang banyak, okey, kita panggil sebagai dengan simbol V, magnetic flux. Okey, simbol dia adalah V ataupun magnetic flux. Okey. So magnetic flux ni dia akan gunakan unit Weber. Okey. Gunakan unit Weber. Okey. Unit Weber. WB. Okey. Yang ni adalah V. Okey, simbol Greek yang merujuk kepada magnetic flux. Okey. And then yang berikutnya, bila dah ada banyak magnetic flux, so kita boleh kira dia punya ketumpatan magnetic field kat sini. Okey. So berapa tinggikah magnetic field? So dia akan gunakan konsep density, ketumpatan. Maksudnya berapakah kepadatan nilai flux yang ada pada satu area. Okey, kita boleh andaikan kat sini ada satu area, okey, ataupun dalam konsep ni kita boleh kira area dia, okey, based on dia punya area. Okey. So based on area dia, so magnetic field density kita gunakan simbol B. B besar merujuk kepada magnetic
field density. Magnetic field density, kita gunakan unit T, besar. Capital T merujuk kepada unit Tesla. Unit Tesla adalah bagi nilaian magnetic field density. Okay, magnetic field density. Ada orang juga gunakan panggil sebagai magnetic field. Okay, mostly B ni merujuk kepada ketumpatan medan magnet. Okay, manakala V kat sini, okay, yang ni beta lah. Okay, so beta merujuk kepada magnetic field density, V ataupun flux kat sini merujuk kepada flux. Dan perkaitan antara B dan V kat sini, kita boleh tengok. Okay, so B adalah sama juga dengan V bahagi dengan A. Maksudnya, Weber bahagi dengan area, cross-sectional area meter square. Okay, so Weber per meter square adalah sama juga dengan nilaian ataupun unit Tesla. Okay, so magnetic field density adalah sama dengan V magnetic flux, okay, bahagi dengan area. Okay, dan magnetic flux ni dia boleh jadi satu ataupun banyak. Okay, bergantunglah urat daya dia. Okay, so kita pergi kepada calculation untuk straight conductor dahulu. Okay, straight conductor maksudnya single conductor. Bila ada current mengalir I, so kita tahu magnetic field dia akan terhasil kat sini. Okay, so yang ni sebagai magnetic flux dia. Okay, so dia akan hasilkan B, magnetic field density, dan juga menghasilkan V kat sini. Okay, magnetic flux. Okay, so kita boleh kira nilai B pada single long straight wire kat sini. B sama juga dengan rumus mu naught kali dengan I kat sini, current yang mengalir dalam dita ni. Okay, so kita gunakan capital letter. Okay, standard untuk current besar lah. Okay, yang ni notation sahaja. Okay, kita boleh juga gunakan current ni notation dia sebagai I. Sebab I besar, capital I ni merujuk kepada standard untuk current. Okay, certain buku digunakan I kecil, certain buku gunakan I besar. Okay, so mu naught kali dengan I bahagi dengan 2 pi kali dengan R. Okay, R kat sini merujuk kepada radius. Okay, berapa besar radius yang kita gunakan. Okay, okay, so dia akan ada radius dia. Okay, kita andaikan kalau ketumpatan dia bagi radius besar ni, okay, so kita masukkan nilai R pada nilai yang sini. Okay, kita bergantung kepada luas permukaan. Kita boleh pilih kawasan yang kecil. Okay, kita boleh pilih kawasan yang luas sedikit ataupun kita ambil kawasan yang paling luas. Kalau nilai R semakin besar, kalau R semakin membesar, so kita tahu nilaian density dia ataupun ketumpatan dia berkurang. Sebab apa? Area dia semakin luas. Okay, kalau kita ambil nilaian kawasan yang kecil, ketumpatan medan magnet adalah lebih tinggi dekat kawasan tengah berbanding dengan kawasan yang luar. Ya. Okay, so kita dah dapat B, okay, for long straight wire, okay. Dan kita pergi kepada yang berikutnya. Selain daripada long straight wire, kita boleh gunakan kepada circular coil. Bentuk circular coil adalah dalam bentuk bulatan. Kalau dalam bentuk bulatan, kita andaikan current mengalir dalam looping ini sahaja. Okay, so current mengalir dalam looping ni, okay. So kita tahu bila dia mengalir dalam keadaan looping, so kita boleh apply
rules of thumbs tadi ataupun ni, okey, yang mana jari mewakili kepada arah medan magnet dan yang ni merujuk kepada current. So kat sini kita tahu bentuk dia, okey, medan magnet yang terhasil pada looping ni, okey, dia adalah mengalir pada arah lawan jam. Okey. So bila mengalir pada arah lawan jam, okey. So bila dia mengalir arah pada lawan jam, so kita tahu okey, looping dia ada bentuk beginilah. Maksudnya daripada dalam dia mengarah keluar. So bahagian yang keluar, so biasanya kita akan panggil kawasan north. Maksudnya kawasan north. So bila kita tengok tadi kita dah bincang yang mana kawasan ni, okey, untuk arah medan magnet keluar, so kita boleh panggil dia sebagai north pole. So untuk sama macam ni, bahagian yang keluar kita panggil north, dan yang masuk kita panggil sebagai south. So dia jadi north dan juga south kat sini. Okey. So kita boleh nilaikan ketumpatan medan magnet, okey, dengan B dengan formula. Yang ni untuk long straight wire. And then B yang berikutnya, ini adalah untuk circular coil. Okey, circular coil gunakan sama mu naught kali dengan I bahagi beza dia just kali 2 kali dengan R sahaja. Yang mana R ni merujuk kepada radius daripada center of the coil. Okey. So kita kat situ kita boleh dapat yang mana ni adalah formula unit dia Tesla, okey, untuk bentuk circular coil. Okey. Ni adalah rumus yang kedua. Okey. And then kalau nak tahu mu naught, ini kita panggil sebagai permeability of free space. Okey. Permeability of free space. Permeability of free space. Okey. Of free space. Okey. And then kita juga belajar hari tu berkaitan dengan kapasitor. Ada epsilon naught. Okey. So boleh check perkaitan antara permeability of free space dan epsilon naught kat sini. Okey. Yang ni berkaitan dengan elektrostatik ataupun kapasitor. Okey. Yang ni berkaitan dengan magnetik. Okey. So mu naught kat sini merujuk kepada permeability of free space and epsilon naught merujuk kepada permittivity of free space. Okay. And then nilai untuk mu naught kat sini adalah sama juga dengan 4 pi kali 10 negatif 7. And then unit dia adalah Henry per meter. Okay. Bila kata Henry per meter, so Henry ni merujuk kepada induktor. Okay. Okay. Ataupun nilaian induktor. Okay. So circular coil dah selesai. So kita boleh juga lukis kalau kat sini kita boleh naikkan sahaja. Okay. Maksudnya anak panah dia bergerak ke arah atas. Okay. Dia bergerak arah atas. Okay. Yang berikutnya kita akan pergi kepada untuk solenoid. Okay. Untuk bentuk solenoid adalah gabungan banyak circular. Maksudnya dalam banyak-banyak bentuk bulatan. So untuk bentuk solenoid, okey. Kita dah lukis dah tadi yang mana solenoid, okey. Kat sini. Okey, solenoid kat sini. Sebentar ya.
Okey, kita sambung lagi. Untuk solenoid, kita nak tentukan nilai B, magnetic flux density, untuk bentuk yang ni. Okey. So untuk B, make sure ya, sebenarnya B ni adalah nilaian vektor. Kalau nilaian vektor, dia boleh ditulis sama ada head ataupun B ni kita boleh gunakan simbol bold. Maksudnya tulisan yang pekat. Okey. So bila tulisan pekat dan tulisan yang ada head, okey, ini merujuk kepada ada magnitude dan juga ada direction. So magnetic field ataupun medan magnet ni dia akan ada arah lah. Sebab dia apa? Dia akan ada arah berdasarkan dia punya arah flux, okey, ataupun urat daya dia, okey, urat medan kat situ, okey. So untuk flux, okey, kawasan tengah dan kawasan hujung dia mempunyai beza dia punya kekuatan magnetic fields dia, okey. So kita andaikan, okey, current yang mengalir kat sini adalah keluar dan current yang kat sini, okey. So yang sini adalah keluar, so kita andaikan ni semua keluar. Okey. So bila kita andaikan ni keluar, so kat sini akan jadi north, okey. Andaikan yang sini south, okey. Paling simple ni north dan sini south, alright. So medan magnet yang terhasil kita andaikan dia akan mengalir ke arah keluar. Okey, magnetic flux dia arah keluar. Ini dia punya kita panggil medan dia ataupun fields dia. Okey. So north, then dia akan masuk balik ke arah belakang sini. Okey, dia bersifat macam tu. Okey. So kat sini kita boleh gunakan formula. Okey. Asal dia B kat sini bila ada flux, okey. Sebelum ni untuk circular kita bagi 2/R. Tapi untuk solenoid merujuk kepada panjang dia. Okey, dia akan ada L. Okey, dia akan ada panjang. Dan untuk dalam ni juga dia akan ada coil. Bila coil, kita panggil coil ni sebagai lilitan. Okey. So bila kata lilitan, dia ada berapa banyakkah lilitan ataupun turns. Okey. Ada buku menggunakan perkataan coil, ada buku menggunakan turns. Okey. So lilitan ataupun berlitan. Okey. Okey, berlitan. Okey. So kat sini turns ni, number of turns kita boleh gunakan nilai n. Okey. Nilai lilitan adalah nilai n. Okey, berapa banyak? Contoh kat sini ada berapa? Kita andaikan kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ataupun 2, 4, 6. Ataupun 6 lah. N sama dengan 6. Okey. Dan panjangnya lebih kurang kita andaikan ni dalam 10 cm. Okey. Ataupun lebih pendek daripada 10 cm. Okey. 10 cm ni panjang lah. Okey. So formula untuk B, so dia akan gunakan sama juga permeability of free space. So dia gunakan mu naught, okey, kali dengan n, okey, kali dengan I. Itu standard dia lah. Okey. Sebelum ni tak ada n, tak ada bilitan sebab dia melibatkan lilitan. So berapa banyak lilitan? Makin tinggi nilai lilitan dia, semakin tinggi nilai B dia. Okey. N naik, B pun akan naik. And then kita akan bahagi dengan panjang dia. Okey. Bahagi dengan panjang dia. Panjang dia adalah L. Okey. Makin panjang, maksudnya dia punya B semakin kurang. Okey. Maksudnya L makin panjang, B akan turun sebab dia berkadar songsang dengan B dan juga L. Okey. Daripada sini kita boleh mudahkan lagi, okey, yang mana B, okey, sama juga dengan mu naught n kecil I. Okey. Yang mana n kecil, okey, small n ni merujuk kepada turns per length. Okey. Kalau dia punya n per L dia kecil, okey, so nilaian kat sini akan jadi kecil. Tapi kalau turns per length dia makin besar, so B dia makin besar. Itu konsep dia lah. Okey. Paling simple. Okey. Turn per length dia. Okey. And then unit dia macam biasa, Weber per meter square ataupun dalam unit Tesla ataupun T Tesla. So kita tahu Nikola Tesla, okey, kita pernah dengar kereta Tesla, okey. So itu adalah berkaitan dengan B lah, yang melibatkan kepada
basic kepada electrical motor. Okey, ataupun asas dia sebelum nak pergi kepada electrical motor, kita kena tahu berkaitan dengan medan magnet ataupun magnetic field density. Okey, dia akan ada juga magnetic field strength. Okey, kalau you sambung belajar lagi, dia akan berkaitan dengan magnetic field strength. Okey, and then setiap elemen dan setiap kita panggil unsur ataupun berdasarkan jadual berkala, dia akan menghasilkan kekuatan electrical magnet yang berbeza. Okey, berdasarkan kepada material tertentu ataupun nilai current. So kita nak tinggikan nilai current, kita boleh juga tinggikan dia punya current. Okey. So B kat sini mu naught and I merujuk kepada maximum value dekat kawasan tengah. Okey. Dekat kawasan tengah sini, okey, dekat center dia. Dekat center maksud dia formula kita gunakan ni adalah formula untuk dekat center, dekat kawasan tengah. Tapi kalau dekat hujung-hujung sini, okey, dekat ends of the solenoid, maksudnya dekat bahagian hujung ni, okey, B dia adalah separuh, 50% daripada kawasan tengah. So B kat ujung sama ada dekat kawasan sini ataupun kawasan sini. Okey. So B dia adalah 50%. So kita boleh gunakan half mu naught n kali dengan I kat sini. Okey. So dia berkaitan dengan B sama dengan half mu naught n kali dengan I Tesla unit dia. Okey. So kita pergi kepada force on a moving charged particle in a unit of magnetic field. Okay. So kita dah bincang berkaitan dengan yang pertama. Okay. Kita dah bincang magnetism, bawah tajuk magnetism. Okay. Dan magnetism ada material dia semua. Okay. Nickel, cobalt dengan iron ni. Okay. Untuk single wire and then double wire and then kepada circular. Okay. Bentuk solenoid. And then pergi kepada satu, B dia magnetic field. Okay, pergi kepada solenoid. Okay, and then kita pergi seterusnya. Yang mana kita akan ada medan magnet. Okay, berkaitan dengan magnetic field ataupun uniform magnetic field. Okay, kita andaikan ada uniform magnetic field. Kita letakkan satu satah kat sini. Okay. Satu satah yang mana satah ni adalah satah magnetic field. So magnetic field akan bergerak daripada depan and then keluar ke belakang lah. Okay. So depan keluar ke belakang. Okay. So arah magnetic fields, okay, B dia, okay, adalah daripada depan ke belakang. Okay. Ini boleh padam sikit. Okay. So kat sini kita boleh andaikan yang mana bila bentuk macam ni, okay, kita boleh tukarkan nilai dia ataupun simbol dia dengan arah pangkah. So arah pangkah ataupun cross kat sini merujuk kepada arah medan magnet yang bergerak daripada luar masuk ke dalam. Maksudnya ini adalah arah kepada medan magnet daripada arah luar masuk ke dalam. Okay. Ataupun paling simple, dia sama ada inward ataupun outwards. Yang ni kepada inward, arah ke dalam. Bila inwards kita gunakan pangkah. Okay. Kalau outwards ataupun gambar rajah macam ni, okay, dia bergerak ke arah keluar. Okay. Bila bergerak arah luar, kita gunakan simbol yang macam ni lah. Okay. Yang ni B ke arah keluar, so dia akan gunakan dot sahaja. Okay. Dot sahaja. Kita boleh gantikan dengan nilaian dot. Dot bermaksud magnetic field adalah pada arah outwards ataupun keluar daripada page. Outwards. Okay. Keluar daripada page. Okay. So B dia kat sini. So kita nak bincang berkaitan yang mana bila ada charge particle. Okay. Kita dah belajar charge particle ataupun charge particle ni kita dah discuss. Okay. Okay, charge particle untuk elektrostatik dia akan ada positive charge dan juga negative charge. Okay,
So biasa belajar 2 lah. Okay. And then neutron kita tak discuss lah. So kita pergi kepada positive charge dan juga negative charge kat sini. Okay. So positive charge dengan negative charge. So kita boleh andaikan yang mana bila akan adanya, okay, when a charged particle move with a velocity and a magnetic field of flux density B, a force given by the vectors product. Maksudnya kita gunakan rules of thumb juga, okay, yang menggunakan bentuk biasa, gunakan thumbs, okay. And then akan ada satu lagi ibu jari lah ataupun kita punya jari lah, okay. So jari ni, okay, jari akan merujuk kepada, okay, jari ni akan merujuk kepada right hand rules, okay. Right hand rules merujuk kepada bila ada hal laju V cross dengan B, okay. V cross dengan B ataupun kita gunakan konsep yang mana kita panggil sebagai Fleming, okay. Fleming right hands rule, okay, ataupun Fleming, bukan right hand, okay. Kita tukar kepada left hand dulu, okay. Yang ni berkaitan dengan left hand rules dahulu, okay. Bila Fleming left hand rules kat sini, so dia ada berkaitan dengan yang pertama, ibu jari. Okey. Dah dapat ibu jari kat sini. Okey. Dah dapat ibu jari kat sini. Okey. So yang selanjutnya contain dulu. Okey. Okey, ibu jari. Right. And then yang berikutnya akan ada jari telunjuk. Okey. Okey. Jari telunjuk. And then yang berikutnya akan ada jari tengah. Okey. Jari tengah. Okey. So dua jari ini tak pakai lah. Okey. So dia melibatkan dua jari sahaja. Okey. So untuk ibu jari ini kita andaikan sebagai force yang terhasil. Okey. Ataupun daya yang terhasil. Ini adalah arah kepada B, magnetic field, dan yang ni pada sudut 90 darjah, ini adalah arah gerakan ataupun velocity of the charged particle. Maksudnya charged particle ni positive side sama ada negatif, okey, sama ada dia proton atau elektron, dia bergerak pada kelajuan V, okey. Maksudnya charged particle ni bergerak, okey. Bila ada charged particle bergerak, okey, di dalam medan magnet, maksudnya ada charged particle bergerak dalam medan magnet, kita letakkanlah charged particle ni sebagai color biru. Okey, color merah lah sebagai positive charge. So kita andaikan positive charge ataupun negative charge kat sini. Okey. So kita andaikan positive charge dahulu. Okey, ada positive charge. Okey, proton bergerak di dalam medan magnet. Apa yang berlaku? Positive charge ini akan bergerak dan akan terhasilnya, okey, maksudnya kalau ada positive charge dekat kawasan sini, automatik, okey, dia punya force yang terhasil. Maksudnya kalau dia punya charge particle ni bergerak pada arah sini, okey, and then medan magnet bergerak arah sini, automatik, okey, akan terhasilnya satu force ke arah ke atas. Okey, maksudnya objek ni ataupun charge particle ni dia akan bergerak. Contoh dia bergerak ke sini, okey. Bila dia bergerak ke sini, okey, force ni dia akan hasil ke arah atas. Okey. So dia hasil ke arah atas. Okey. So kita ambil yang paling mudah, charge particle ni kita lukis ke bawah sedikit, okey. Okey, charge particle ni kita lukis pada arah bawah sikit. And then bila dia bergerak macam ni, okey. Bila dia bergerak macam ni, okey, dia akan ada force yang terhasil ke arah atas, okey. So bila ada force terhasil ke arah atas pada halaju V dia automatik, okey, charge particle ni akan berputar. Okey, charge particle akan berputar yang mana dia berputar ikut arah lawan jam. Okey, dia berputar pada arah lawan jam kat sini. Maksudnya force dia merujuk ke kawasan tengah sahaja. Okey, so kita tahu charge particle bila bergerak di dalam medan magnet, okey, ada medan magnet ke arah inwards, okey. So charge particle ni akan berputar, okey. Dia akan berputar pada center of
dia punya origin kat situ lah. Okay. So dia akan berputar ikut lawan jam. Okay. Counter clockwise. Okay. So bila counter clockwise, so dia akan menghasilkan force yang kat tengah. Kita dah belajar uniform circular motion. Bila ada uniform circular motion, F sama juga dengan MA. So F merujuk kepada arah tengah force dia. Okay. Bila dia merujuk arah tengah, so dia akan hasilkan, kita panggil centripetal acceleration, MAC. Okay. Centripetal acceleration maksudnya acceleration dia pada arah tengah saja. Maksudnya dia berputar saja. Okay. So kat sini kita boleh gantikan F sama juga dengan mv square per dengan R. R ni merujuk kepada radius. Okay. So kita boleh tentukan ini nilai R dan juga boleh tentukan nilai T kat situ. Okay. Nilai T. So daripada sini akan ada F, ada B, ada V. Dan kita boleh cari nilai force yang terhasil daripada formula ni. Kita dah belajar cross product. So force adalah sama juga dengan V cross B. Okay, maksudnya V hal laju dia cross dengan V. So Q kat sini adalah merujuk kepada charge particle. Maksudnya Q kat sini adalah merujuk kepada charge particle ataupun nilaian, sama ada dia proton positif ataupun dia elektron negatif. Okay. So F sama dengan QV hal laju charge particle tersebut kali dengan B kat sini. Okay. And then bila gunakan konsep cross product, okay, 90 darjah. Okay. So kat sini dia akan jadi 90 darjah. Sini adalah B, sini adalah V. Okay, hal laju dia. And then sini adalah force yang terhasil di antara V cross dengan B. Maksudnya V cross dengan B dapat F ke atas. Ni semua sudut 90 darjah. So V cross dengan B, dia bila cross, you akan gunakan sin theta. Kalau dot, you akan dapat cos. Tapi gunakan sin, you akan dapat untuk cross product lah. Okay. So F sama dengan QV sin theta. Okay. And then sin theta kat sini, kalau dia punya sudut merujuk kepada 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah, maksudnya ketiga-tiga sudut ni pada sudut 90 darjah. Okay. So, kita tahu kalau sudut sini sin 90, you akan dapat nilaian 1. Okay. Nilaian 1. So, F sama juga dengan okay, QVB. Okay. So, QVB sama juga dengan MV square over dengan R. Okay. Daripada sini kita boleh tentukan nilaian. Okay. Tanpa melihat kepada force kat sini. So kita boleh cancel out certain element yang mana kita boleh cari nilai R. Kita boleh cari dengan mass dia. Boleh cari hal laju dia dengan QVB. Okay. QVB sama dengan MV square. Okay. So kita juga boleh cari dia punya hal laju ataupun time dia juga. Okay. Dia punya time dia juga. Alright. So kat situ kita dah discuss berkaitan dengan charge particle yang bergerak di dalam medan magnet yang seragam. Okay. This one is what we call uniform. Okay. Uniform magnetic field. Maksudnya dia punya magnetic field adalah seragam. Maksudnya tetaplah. Okay. Uniform. Maksudnya seragam ataupun tetap. Okay. Kalau dia berubah-ubah, dia punya formula dah berubah lah. Okay. Tapi yang ni khas untuk medan magnet yang seragam. Okay. Medan magnet yang seragam contohnya kat mana? Okay. Contohnya dekat bumi yang kita duduk sekarang ni. Okay. Dia punya medan magnet akan menghala daripada south pole ke arah north pole. Okay. Dia akan bergerak daripada south pole ke arah north pole. Okay. So, F sama dengan QVB sin theta, yang mana ni kita panggil sebagai Fleming left hand rules. Okay. Kalau contoh kita tukar positif dia, okay, dengan negatif, dengan elektron. Okay. So, kalau kita tukar ni jadi elektron, okay, kalau kita tukar ni jadi elektron, apa yang berlaku? So, bila dia jadi elektron, dia just opposite direction. Maksudnya, kalau yang ni proton, dia counterclockwise. Kalau elektron, dia akan jadi clockwise. Itu sahaja. Okay? Dia bertentangan arah sahaja. Sama juga macam ni untuk arah yang terbalik. Okay? Kalau proton kat sini, okay, kalau dia inward, dia
lawan jam. Kalau dia outward, dia akan ikut jam. Okey, pusingan dia. Okey, so untuk elektron pun samalah. Okey, kalau untuk inward dia ikut jam, kalau outward dia akan lawan jam. Okey, itu sahaja beza dia. Okey, so kena ingatlah Fleming's left hand rules. Okey, setakat tu sahaja.